Berita Al-Hijrah 18 Rejab 2 Mac. Menteri beri amaran jangan bergurau kata-kata keluar dari Islam. Juga apa kesan dan risiko vaksin COVID-19 kepada ibu hamil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Umat Islam diberi amaran jangan bergurau atau mempersenda kata-kata keluar dari Islam. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri selepas diminta mengulas berkaitan video tular usahawan kosmetik kontroversi Muhammad Sajat yang dilihat nekat mahu keluar dari agama Islam. Bukan saudara Sajat saja tapi kepada semualah, supaya kalimah untuk keluar Islam atau murtad bukanlah satu kalimah boleh kita buat gurawang, tapi kita hendaklah merasakan izzah atau mulia apabila kita memeluk agama Islam dengan syahadah yang kita lafazkan, ikrar yang kita janjikan. Perkara ini sepatutnya kita pandang serius kerana dia merupakan tunjang kepada agama Islam itu. Beliau turut menyerahkan isu ini kepada pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS untuk menanganinya berikutan kes Muhammad Sajat ini masih dalam siasatan pihak jabatan berkenaan sebelum mengambil langkah seterusnya melalui hasil siasatan tersebut. Video tular Muhammad Sajat yang berhasrat mahu keluar dari agama Islam mula mendapat perhatian netizen sejak semalam. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan tarikh sebenar video tersebut dimuat naik sama ada ia video yang baru atau yang lama. Sementara itu, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor menasihati Muhammad Sajat supaya segera bertaubat. Katanya lagi, Islam agama yang selari dengan fitrah asal kejadian manusia yang mengkehendaki lelaki dan wanita mengikuti kelakuan, perwatakan termasuk berpakaian yang sesuai dan selaras dengan kejadian masing-masing. Katanya sebarang penyimpangan daripada fitrah asal kejadian ini akan menyukarkan diri sendiri dan tidak akan membahagiakan pelakunya. Justru beliau menggesa Muhammad Sajat kembali kepada fitrah dirinya sebenar sebagai seorang lelaki, bukan wanita atau kunsa, selain bertaubat kepada Allah sementara masih ada kesempatan. Datuk Seri Dr. Wan Salim juga menasihatkan agar tidak menurut perasaan bebal sehingga sanggup murtad daripada agama Islam yang suci. Semalam, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengumumkan ibu-ibu hamil atau di dalam proses untuk hamil dibolehkan mengambil suntikan vaksin COVID-19 namun dengan nasihat pakar atau doktor. Susulan itu, siang tadi Berita Al-Hijrah mendapatkan sendiri maklum balas pengumuman tersebut dan rata-rata wanita hamil ditemui bersedia dan bersetuju untuk disuntik vaksin COVID-19. Masa mula itu memang nak kena cucuk dah, tapi kandungan masih kecil lagi. So mungkin dalam kandungan 7 bulan ke 8 bulan kot akan kena cucuk vaksin lah. Nurse ada inform juga bagi tahu untuk vaksin untuk ibu mengandung kan. Saya cakap saya setuju je lah sebab untuk kandungan dengan saya kan, supaya elak daripada jangkitan ni. Sebab saya pun ada anak kecil kat rumah lagi. Memang saya memang ikutkan ibu mengandung memang kena ambil lah. Memang digalakkan untuk ambil. Sekarang saya mengandung nak masuk 9 bulan dan nak dekat due date kan. Bagi saya akan ikut saranan doktor lah. Kalau dia kata tak membahayakan baby dan saya, mungkin saya akan ambil lah. Kalau dia tak disarankan untuk ambil, saya tak akan ambil lah. Ikutlah, doktor tu akan beritahu yang mana yang terbaik. Sementara itu, meskipun banyak spekulasi berkaitan risiko kepada kandungan selepas disuntik vaksin, ia tidak mematahkan hasrat bagi seorang ibu hamil untuk tetap mengambil vaksin COVID-19 demi kebaikan dirinya dan bayi di dalam kandungan. Kalau senang macam ni lah, kalau risiko, takkan vaksin tu boleh kita boleh ambil. Apa-apa pun kena try dulu, kena cuba dulu.
bagi saya lah tak ada masalah kot vaksin ni. Semua orang boleh ubat kan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Itu tadi pendapat ibu hamil yang ditemui dengan sebahagian besarnya setuju mengambil suntikan vaksin COVID-19. Kini kami ingin dapatkan penjelasan lanjut tentang kebaikan maupun risiko yang mungkin akan dihadapi golongan tersebut. Dan bersama kita di talian pada ketika ini ialah Ketua Penyelidik Vaksin COVID-19 di Research Management Training Centre, Profesor Madya Datuk Dr. Risha Manikam. Hello, Dok. Hello, Prof. Halo, apa khabar? Ya, sihat. Ya, apa khabar? Baik, saya sihat sahaja. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Jadi saya mungkin terus nak tanyakan soalan kepada Prof. Jadi mungkin boleh Prof Datuk terangkan berapakah usia kandungan yang sesuai untuk seseorang wanita hamil itu mengambil vaksin atau adakah ia dibolehkan pada bila-bila masa saja? Ya, satu persoalan yang bagus. Rata-rata tadi semua perbincangan ke arah vaksin ini. Kita mempunyai satu guideline yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ya pada tarikh 14 hari bulan Februari ini yang ada beritahu kita tentang bila waktu terbaik, apakah ciri-ciri keselamatan, siapa yang perlu menerima. Jadi mengikut guideline itu disarankan waktu terbaik untuk vaksin pertama adalah pada dalam lingkungan masa 14 minggu ke 33 minggu dalam lebih kurang dalam semester kedua ya, trimester yang kedua bermula sehinggalah 33 minggu. Itu saranan daripada guideline. Baik Prof, mungkin ada setengah golongan yang masih lagi bimbang dan merasa was-was untuk mengambil vaksin. Maklumlah dikatakan tidak ada sebarang uji kaji yang dijalankan ke atas ibu-ibu hamil ini. Jadi mungkin Prof nak jelaskan apakah antara risiko yang mungkin bakal dihadapi oleh ibu-ibu hamil ini atau tidak ada risiko? Ya, sebenarnya apabila dilihat ya infeksi COVID ini, dia banyak membawa masalah kepada ibu-ibu hamil, especially pada trimester kedua atau ketiga, pada kehamilan yang fasa kedua atau ketiga, ya, trimester kedua dan ketiga. Jadi apabila mereka mengalami infection COVID-19 ini, membawa banyak masalah perubatan, ya, daripada dia punya kadar kemasukan ke ICU, kadar intubasi, ada kadar masalah perubatan lain, premature delivery, banyak. Jadi kalau boleh kita perlu menjaga mereka dari segi kalau kita dapat bari kita imunisasi, mungkin boleh membantu dalam mengurangkan risiko-risiko ini. Jadi guideline memang beritahu bahawa sekiranya mereka golongan-golongan yang terdedah, vulnerable, macam contohnya hamil selepas 35 tahun atau berat badan yang lain, ada masalah perubatan lain, ya. Mereka ini apabila mendapat dos vaksin ini sepenuhnya, dia boleh memberi, ya, proteksi daripada masalah-masalah severe COVID pada kehamilannya itu. Jadi rasanya untuk waktu ini mestilah ada beberapa tanda-tanda macam biasa yang orang alami apabila menerima apa jenis vaksin juga. Tanda-tanda seperti nampaknya kita menghadapi sedikit masalah audio di situ di mana kita tidak dapat lagi mendengar suara Prof. Jadi kita teruskan dengan berita selanjutnya. Pengguna berhak untuk tidak berurusan atau mengelak sebarang transaksi urus niaga dengan mana-mana peniaga yang menolak vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid berkata, boleh jadi pengguna meragui dengan tahap kesihatan peniaga berkenaan. Kata Dr. Rosol, penolakan terhadap vaksin yang telah diluluskan kerajaan tidak sepatutnya berlaku kerana ia telah disahkan selamat oleh pihak berotoriti tempatan dan antarabangsa. Sebahagian itu, peniaga diharapkan tidak terpengaruh dengan suara-suara sumbang golongan anti-vaksin dan segera berdaftar dengan program imunisasi kebangsaan. Cuma kita
berharap supaya rakyat jangan mendengar suara-suara yang tidak ada autoriti. Suara-suara yang tidak bertanggungjawab. Jadi kerana kita yakin dan kita percaya kerajaan kita merdeka sejak 60 tahun dulu, kita tidak ada satu program pun yang berhajat dan juga kita buat untuk nak tipu rakyat. Semuanya kita buat untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau terdahulu menerima suntikan vaksin imunisasi COVID-19 Pfizer-BioNTech di Klinik Kesihatan Kuala Berang, Hulu Terengganu. 4 negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang ditukar status kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 2 Mac hingga 15 Mac ini. Manakala rentas daerah dibenarkan di semua negeri kecuali Sabah. Manakala itu, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Sarawak dan Perak kekal di bawah PKPB. Sementara 6 negeri PKPB iaitu Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Putrajaya dan Labuan ditukar status kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Perlis kekal di bawah PKPP. Pelaksanaan PKPB dan PKPP akan berkuat kuasa 5 Mac hingga 18 Mac ini kecuali Sarawak bermula 2 Mac hingga 15 Mac ini. Manakala itu, perniagaan dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 12 malam. Turut dibenarkan acara majlis sosial dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Semua majlis rasmi, tidak rasmi, kerajaan, swasta, majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan, resepsi, pertunangan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion, retreat dan lain-lain majlis sosial walaupun tidak terkandung yang dalam yang saya sebutkan, mana-mana majlis sosial adalah dibenarkan. Aktiviti rentas negeri bagaimanapun masih tidak dibenarkan. Selepas ini, keluarga calon SPM kematian bapa terima manfaat Perkeso. Alhamdulillah, bertemu kembali. Lembaga Tabung Haji TH hari ini mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat yang lebih baik sebanyak 3.10% bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2020. Angka itu lebih baik berbanding 3.05% pada tahun 2019. Kira-kira 9 juta pendeposit tabung haji menerima agihan pendapatan itu yang melibatkan jumlah sebanyak 2.24 bilion ringgit berbanding 2.14 bilion ringgit pada 2019. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pihaknya bersyukur dengan prestasi kewangan TH pada tahun 2020 yang kekal positif meskipun berdepan persekitaran ekonomi negara dan dunia yang berada dalam keadaan tidak menentu sejak penghujung 2019 akibat pandemik COVID-19. Jelas beliau, sebagai institusi yang memegang amanah mengurus hampir 77 bilion ringgit deposit umat Islam Malaysia, TH akan terus memastikan dana ini dilaburkan dengan selamat agar kekal mampan. Sementara itu, TH dalam kenyataannya memaklumkan jumlah deposit di TH telah mencecah 76.7 bilion ringgit pada 26 Februari 2021, paras tertinggi dalam sejarah. Ia sekaligus mencerminkan keyakinan pendeposit terhadap TH terus kekal utuh. TH dalam pada itu turut melunaskan pembayaran zakat sebanyak 106.2 juta ringgit bagi tahun 2020 berbanding 86 juta ringgit pada tahun 2019. Oleh itu, TH memaklumkan para pendeposit tidak perlu lagi membayar zakat ke atas wang simpanan dan agihan keuntungan yang diterima.
Hukum membayar zakat bagi pengeluaran wang dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melalui skim Air Lestari dan Air Sinar adalah wajib bagi individu mempunyai sumber pendapatan yang mampu menampung diri dan tanggungan. Menurut Lembaga Zakat Selangor LZS, bagi mereka yang berkemampuan tetapi memilih melakukan pengeluaran wang KWSP, zakat diwajibkan ke atas seluruh pengeluaran yang dilakukan. Menurut LZS, ketetapan itu terpakai kerana pengeluaran seumpama itu dibuat atas dasar pilihan dan bukan sebab darurat. Oleh itu, ia tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Menurut LZS, berdasarkan Fatwa Sistem Pengurusan Kutipan Zakat Negeri Selangor 2013, pindaan berkaitan pengeluaran simpanan KWSP sebelum mencapai umur 55 tahun menyatakan bahawa zakat wajib ke atas jumlah KWSP yang dikeluarkan. Bagaimanapun, LZS memaklumkan zakat tidak diwajibkan bagi pengeluaran Air Lestari dan Air Sinar KWSP yang dilakukan dalam keadaan terpaksa akibat ketiadaan atau terjejas sumber pendapatan yang mampu menampung keperluan hidup asasi diri dan tanggungan. Kerajaan sebelum ini membenarkan pencarum mengeluarkan simpanan KWSP melalui skim Air Lestari dan Air Sinar bagi meringankan beban orang ramai yang terkesan akibat penularan COVID-19. Pembukaan Pusat Perniagaan bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana dan Koperasi SMEC mampu mendorong sasaran kelulusan pembiayaan sebanyak RM1 bilion kepada usahawan PKS. Ia juga dilihat mampu membantu usahawan mikro untuk kelulusan sehingga RM75 juta bagi tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata usaha bank rakyat itu sebagai salah satu inisiatif dalam memperkasa sektor pembangunan keusahawanan negara. SMEC merupakan pusat sehenti yang menyediakan khidmat nasihat dan pembiayaan holistik kepada usahawan daripada kategori usahawan mikro, PKS serta koperasi. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, beliau melihat penubuhan SMEC sebagai salah satu usaha membantu golongan usahawan yang terjejas akibat COVID-19 untuk memulihkan perniagaan mereka. Sehingga kini 3 SMEC telah mula beroperasi untuk memperluas capaiannya kepada PKS, mikro dan koperasi iaitu di Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka. Sementara itu, 7 SMEC bakal dibuka tidak lama lagi di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cendroh hari ini mengunjungi kediaman Muhammad Haikal Iskandar Zamri, calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang kematian bapanya Rabu minggu lalu. Pengurus Perkeso Kuala Kangsar, Nuriah Abdul Karim berkata, Ibu Muhammad Haikal, Siti Rahayu Norji yang bekerja sebagai tukang kebun layak mendapat pencen penakat RM592 setiap bulan. Rabu lalu, Muhammad Haikal Iskandar tidak dapat menziarahi jenazah bapanya Zamri Abdul Halim di Hospital Taiping berikutan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP ketat selain sedang menduduki peperiksaan sejarah kertas 2. Pun begitu, ibunya Siti Rahayu Norji sempat mencadangkan agar jenazah Allahyarham Zamri dibawa ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpang Beluru bagi memberi peluang Muhammad Haikal Iskandar menatap wajah Allahyarham bapanya buat kali terakhir. Rakaman video pelajar itu menatap jenazah bapanya tular dan mengundang sebab. Jenazah dia di hospital. Saya balik, dia dah kat situ lah dia menangis-nangis saya. Dia dah rontok-rontok dengan saya. Dia cakap dia nak last nak tengok papa, nak sambut papa dan lihat semua. Saya cakap mana boleh besok peksa kan. Dia dah menangis-nangis, dia tak nak. Lepas tu saya kata okey, mama janji. Besok mama bawa papa kat awak dekat sana. Sementara itu, menurut Perkeso, selain pencen penakat, Allahyarham juga mencarum Perkeso sehingga Januari 2021. Ia melayakkan anak-anaknya mendapat faedah pencen sehingga tamat ijazah pertama. Perkeso turut menyampaikan faedah pengurusan jenazah RM2,000 kepada keluarga ini. Kita dapat berita kes adik Haikal ni melalui Facebook lah.
daripada media sosial kita dapat maklumat ni terus yang Pekeso Kuala Kangsar melalui skuad Pekeso Prihatin kita ambil tindakan dengan kadar segera untuk buat semakan berdasarkan IC arwah untuk kita buat semakan kelayakan sama ada dia memenuhi kriteria untuk dapat pencen penakat ataupun tidak. Sementara itu, Adun Cenderoh Datuk Zainun Mat Noor berkata pihaknya akan membantu keluarga terbabit yang tergolong dalam kategori B40. Sementara itu, mereka yang ingin membantu boleh menghulurkan sumbangan ke akaun Bank Rakyat Siti Rahayu bernombor 2208 3134 4419 atau menghubungi talian bernombor 017 505 2468. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, gunung berapi Sinabung semakin aktif. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bukan sekadar bantuan jangka pendek seperti bantuan barangan asas keperluan, sebaliknya Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM menyediakan bantuan susulan yang bersesuaian dengan keperluan asnaf yang disantuni. Setelah menggalas amanah ummah kepada 500 asnaf dalam misi Ummah Bantu Ummah minggu lalu, MAPIM kini menyusun bantuan susulan kepada penerima yang layak. Antaranya bantuan pembaikan rumah dan bantuan sokongan peralatan perubatan dan kesihatan. Ada yang diuji dengan kewangan, ada diuji dengan hilang kerja, ada diuji dengan pelbagai peristiwa. Yang mana kita rasa mereka ini perlu dibantu. Sempena jelajah itu, beberapa rumah asnaf telah pun disenarai pendek MAPIM untuk tujuan membaiki atap dan dinding rumah yang terlalu usang. Malah, beberapa maklumat asnaf akan dikongsi MAPIM kepada agensi berkaitan untuk tindakan susulan dan kelangsungan hidup asnaf. Di Kampung Tali Air 8, Sungai Leman, Sekincan, aktivis disambut mesra keluarga pasangan Kasim Tahir dan isterinya, Jamaiyah Hasmuni, 66 tahun. Walau bertongkat, Jamaiyah menggagahkan diri menyambut kehadiran sukarelawan. Dulu boleh jalan lagi. Sekarang tak mampu dah nak jalan pakai tongkat. Melihatkan ayah dan ibu yang semakin uzur, Suhaila Kasim berkorban menjaga kedua-duanya selepas berhenti kerja akibat pandemik yang melanda. Nak tak nak kena jugalah masa tu kan. Walaupun sakit, nak bangun juga, nangis-nangis bangun juga sebab nak tolong abah kan. Daripada rakyat Malaysia. Bagi keperluan Pak Kasim, MAPIM sedang mengurus kelengkapan peralatan kesihatan kepada beliau. Beransur pulang, Pak Kasim dalam bahasa yang sukar difahami sukarelawan, seolah menzahirkan ucapan terima kasih. Jelajah diteruskan dengan mengunjungi rumah pasangan Nur Yati Nadi dan Muhammad Nur Ajid. Melangkah masuk, sukarelawan tergamam melihat sekujur tubuh seorang pemuda yang sudah hampir 3 tahun terlantar. 4 bulan koma, keadaan Muhammad Amirul Syafiq semakin positif. Kata ibu, Amirul sudah memberi reaksi setiap kali namanya dipanggil. Amirul jaga dia ya. Dalam jelajah ini, pasukan medik turut menyertai misi MAPIM. Mereka memberi nasihat perubatan kepada asnaf yang terlantar dan mengidap penyakit. Sukarelawan difahamkan sejak setahun lalu, Amirul sudah berhenti menjalani rawatan itu kerana pandemik. Harapan besar pasangan ini mahu melihat Amirul sihat semula sebelum mereka menutup mata. Mula kita tak tahu, kita minta biarlah kata orang dia sihat dulu, kata orang biarlah tak nak macam mana dulu. Ialah kehendak mak bapak tu macam itulah. Hendak yang terbaiklah untuk dia dapat dia menguruskan diri dia pun alhamdulillah lah. Satu persatu kisah ummah
serta pengorbanan mereka yang dicatat oleh MAPIM. Sehubungan itu, MAPIM menyeru pengorbanan ummah demi kebajikan sesama ummah. Sumbangan boleh terus disalurkan melalui laman web www.bantuummah.com atau akaun Maybank Tabung Kemanusiaan MAPIM bernombor 5622-63540066. Di Putrajaya, misi bantuan kemanusiaan Jawi Food Bank hari ini meneruskan misinya. Kali ini membantu keluarga asnaf, nelayan dan petani di Kelantan. Seperti misi-misi kemanusiaan Jawi Food Bank terdahulu, misi kali ini juga menyalurkan sumbangan barangan makanan asas kepada penerima. Majlis pelepasan misi bantuan kemanusiaan tersebut berlangsung di Putrajaya pagi tadi. Acara dilepaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menghantar satu misi bantuan kemanusiaan Jawi Food Bank kepada keluarga asnaf, nelayan dan petani Kelantan Darul Naim. Di mana dalam program sekali ini kita membabitkan barang bantuan dan juga seperti 20 paket barangan keperluan asas, 1,000 paket barangan keperluan asas mawid dagan bernilai RM50,000, lebih kurang dalam RM51,200. Tujuannya tak lain tak bukan untuk meringankan bebanan mereka ini. Pada majlis ini, Lembaga Tabung Haji TH turut menyerahkan mock check bernilai RM500,000 kepada tabung musaadah COVID-19 wilayah Persekutuan bagi menjayakan pelbagai program menyantuni masyarakat yang terkesan dan memerlukan ketika musim pandemik ketika ini. Sedikit laporan luar negara. Gunung berapi Sinabung di Sumatera Utara, Indonesia kembali meletus pagi tadi. Ia mengeluarkan abu dan asap tebal setinggi kira-kira 5,000 meter. Menurut kenyataan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Indonesia, letusan itu berlaku pada pukul 6.42 pagi waktu tempatan. Asap serta abu itu menghala ke arah timur serta tenggara Pulau Sumatera. Abu gunung berapi itu menyelimuti rumah serta tanaman penduduk di kecamatan berkenaan. Pasukan keselamatan terpaksa menyembur air bagi tujuan membersihkan abu gunung berkenaan. Topeng muka juga dibekalkan kepada penduduk. Sebelum berpisah, jangan ketinggalan siaran langsung 60 minit bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM jam 9 malam ini. Seperti biasa bersama hos Abu Talib Husin sebentar lagi. Sekian Berita Al-Hijrah, saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.